Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah. Okey, pada hari ini cikgu nak ajar kamu bab 9 tingkatan 5 iaitu hubungan Malaysia di peringkat serantau dan cikgu pilih pertubuhan ASEAN. Untuk pengetahuan kamu, bila bercakap tentang hubungan Malaysia atau kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa, kita mempunyai dua bentuk hubungan iaitu pertama hubungan bentuk bilateral, yang kedua adalah hubungan bentuk multilateral. Apa maksud hubungan bentuk bilateral dan apa maksud hubungan bentuk multilateral? Hubungan bentuk bilateral adalah hubungan secara terus Malaysia dengan negara-negara lain di dunia, sama ada negara serantau atau negara lain di peringkat antarabangsa. Contohnya, hubungan Malaysia dengan negara Jepun, hubungan Malaysia dengan negara China, hubungan Malaysia dengan negara-negara Eropah. Itu dipanggil hubungan bentuk bilateral secara terus. Yang kedua adalah hubungan bentuk multilateral, iaitu Malaysia membina kerjasama, menjalinkan hubungan dengan cara menjadi anggota kepada pertubuhan-pertubuhan dunia atau pertubuhan serantau. Okey, di peringkat serantau atau di peringkat Asia Tenggara ini, kita menjadi anggota kepada 3 pertubuhan negara Asia Tenggara. Pertama, kita menjadi anggota pertubuhan ASA. Kedua, kita menjadi anggota pertubuhan Mapilindu. Dan terakhir, kita menjadi anggota kepada pertubuhan ASEAN. Tiga-tiga ini, ASA dan Mapilindu telah berkubur. Tidak lagi menjadi sebuah pertubuhan yang aktif dan relevan. Tidak lagi. Yang tinggal hanya Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Bila kita bercakap tentang ASEAN, ingat ASEAN adalah satu topik penting yang keluar state trial tahun ni. Maka kamu kena bersedia untuk soalan SPM. Bila bercakap tentang ASEAN, kamu kena mengetahui apakah perkara-perkara yang penting yang akan disoal dalam soalan berkaitan ASEAN. Pertama, kamu kena tahu siapakah negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, apakah tujuan ASEAN ditubuhkan? Dan yang ketiga, kamu kena tahu apakah kepentingan, apakah peranan, apakah faedah yang Malaysia dapat setelah menjadi anggota ASEAN. Maka inilah yang cikgu akan ajar pada kamu hari ini. Okey, mula-mula kita tengok bagaimana ASEAN ditubuhkan. Okey, ASEAN ditubuhkan ketika peristiwa Deklarasi Bangkok. Okey, Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967. Okey, bermaksud ketiga Deklarasi Bangkok atau ketiga berlakunya satu mesyuarat di Bangkok yang dihadiri oleh ketua-ketua kerajaan di Asia Tenggara, maka mereka memutuskan untuk menubuhkan sebuah pertubuhan negara-negara di Asia Tenggara yang dikenali sebagai ASEAN. Ketiga itu, ASEAN hanyalah dianggotai ketiga itu pada peringkat awal. ASEAN dianggotai oleh Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Indonesia. Pada peringkat awal, negara ASEAN hanya dianggotai oleh 5 negara. Ingat pada peringkat awal. Kemudian barulah diikuti oleh negara-negara yang baru yang menjadi anggota ASEAN. Contohnya negara Brunei, negara Myanmar dan 3 negara di Indochina iaitu Laos, Vietnam dan Cambodia. Nampak Yang warna merahnya adalah negara-negara baru yang menyertai ASEAN. Pada peringkat awal, pada tahun 1967 dulu, hanya ada 5 negara awal yang menyertainya, iaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Indonesia. Negara Papua New Guinea dilantik sebagai negara pemerhati. Kamu tengok Papua New Guinea dilantik sebagai negara pemerhati. Kenapa dia dilantik sebagai negara pemerhati? Kenapa dia tidak menjadi negara anggota ASEAN? Sebab Papua New Guinea adalah sebuah negara yang berdekatan dengan Indonesia, tetapi tidak termasuk dalam rantau Asia Tenggara. That's why negara tersebut dilantik menjadi negara pemerhati terhadap pertubuhan ASEAN. Perkara pertama, background tentang ASEAN kamu dah tahu. Yang kedua, perkara pertama
Perkara pertama iaitu background tentang ASEAN. Berapa anggota ASEAN? Bila ditubuhkan? Siapakah negara pemerhati ASEAN? Kamu dah tahu. Perkara kedua, kamu kena tahu apakah tujuan ASEAN ditubuhkan. Okay? ASEAN ditubuhkan bertujuan untuk menjalinkan kerjasama. Menjalinkan kerjasama dalam 3 bidang utama. Okay? Menjalinkan kerjasama dalam bidang politik, okay, dalam bidang ekonomi dan dalam bidang sosial antara semua negara tersebut. Okay. Yang kedua, memastikan rantau Asia Tenggara ini selamat. Memastikan keselamatan, okay, negara rantau Asia Tenggara. Ini antara kerjasama tujuan ASEAN. Memastikan keselamatan rantau negara Asia Tenggara. Okey. Yang ketiga, tujuan dia apa dia lagi? Untuk membentuk penyelidikan atau membentuk kajian, membantu penyelidikan, mewujudkan penyelidikan. Okey. Yang ketiga, membentuk kerjasama. Okey, membentuk kerjasama dalam bidang penyelidikan. Berkaitan dengan penyelidikan dari segi pendidikan. Okey, penyelidikan dari segi pertanian. Sebab rantau Asia Tenggara ini mempunyai background yang sama. Maksud dia kegiatan ekonomi yang lebih kurang sama. Sebab kita berada pada rantau geografi yang sama antara 10 negara ASEAN ini. Okey, so perkara pertama tentang background ASEAN, negara anggota ASEAN kamu dah tahu. Yang kedua, apakah tujuan kita menjadi anggota negara ASEAN? Kamu tahu tujuan ni tidak perlu untuk kamu memorisekan semua. Cukup kalau sekadar kamu ingat 2. Dan yang ketiga, kamu kena ingat sikit logo ASEAN, okey? Yang ketiga tentang logo ASEAN. Logo ASEAN ni, kalau kamu tengok logo dia macam satu bulat. Okay, dalam ni dia ada macam ni. Dia ada macam 10 tangkai padi. Okay, 10 tangkai padi melambangkan 10 negara ASEAN. Dan yang ramping kat tengah ni maksud dia diikat dengan semangat kerjasama. 10 negara ASEAN, 10 negara anggota ASEAN itu diikat dengan semangat kerjasama. Dan logo ASEAN atau moto ASEAN adalah keselamatan, kestabilan, kedinamikan, okay, kerjasama. Maksud dia 10 negara ASEAN ini akan bekerjasama dalam bidang politik, sosial dan ekonomi bagi membantu dan menaik tarafkan negara-negara anggota. Okey. Dan sekarang bahagian yang terpenting. Apakah sebab? Okey, cikgu ubah sikit sebab kamu logo kamu tak nampak kan? Okey, apakah sebab? Apakah peranan penting? Apakah faedah yang Malaysia dapat setelah menyertai ASEAN? Ini perkara keempat yang penting. Faedah ataupun kepentingan ataupun peranan yang kita mainkan dalam ASEAN. Okay, ini yang penting yang kamu kena ingat. Bila Malaysia menjadi negara anggota ASEAN, maka ada beberapa faedah, ada beberapa kepentingan, ada beberapa peranan yang kita mainkan bagi merapatkan hubungan negara Malaysia dengan negara-negara di rantau Asia Tenggara. Sebab negara rantau Asia Tenggara adalah negara yang sangat-sangat penting untuk kita jaga hubungan sebab negara ini berdekatan dengan negara kita dari sudut geografi. Dari sudut sosial, dari segi adat budaya also, penduduk di rantau Asia Tenggara ini memiliki ciri yang sama. Maka adalah sangat penting untuk kita menjalinkan hubungan, membentuk kerjasama, membentuk penyelidikan, okey, bagi memaju dan menaik tarafkan negara-negara anggota ASEAN supaya setanding dengan negara-negara maju yang lain. Okey, bila kita menyertai ASEAN, antara faedah yang pertama ialah ketika berlakunya deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971, okey. Ketiga, deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971, kita mengambil langkah untuk mengisytiharkan negara-negara ASEAN berada dalam zone of peace, freedom and neutrality ataupun dikenali sebagai ZOFAN. Okay? ZOFAN. Okay. ZOFAN ni dia stand kepada zone of peace, freedom and neutrality. Okey, apakah faedah bila kita mengisytiharkan 10 negara ASEAN berada dalam zone of peace, freedom and neutrality? Bermaksud 10 negara ASEAN ini akan mengamalkan dasar berkecuali
tanpa menyokong mana-mana blok, sama ada blok barat kapitalis ataupun blok timur komunis. Kita tidak akan terlibat dalam sebarang konflik antarabangsa. Kita memutuskan agar 10 negara ASEAN ini menjalinkan kerjasama tanpa mengira ideologi politik kapitalis ataupun komunis. Ketiga itu, Malaysia sendiri mengakui bahawa pada tahun 1970-an kita tidak lagi bergantung kepada barat dari segi sistem pertahanan. Kita tidak lagi bergantung kepada barat dari segi memasarkan barangan hasil negara. Maka kita mengambil langkah untuk tidak lagi pro-barat dan anti-komunis. Kerana apabila kita menyertai ASEAN, maka kita mengambil langkah mengisytiharkan ASEAN berada dalam zon Zofan, maka seluruh negara ASEAN ini tidak akan terlibat dalam mana-mana konflik dunia. Tidak akan terlibat dalam pertikaian antara blok kapitalis dan blok komunis. Okey? Tetapi konsep Zofan ini tercabar. Okey, konsep Zofan ini tercabar oleh peristiwa di mana ada negara Asia Tenggara yang menceroboh negara Asia Tenggara yang lain. Ketiga, di mana peristiwa Vietnam. Okey, peristiwa Vietnam menceroboh Kampuchea atau Cambodia. Ketiga, untuk menamatkan keganasan yang dibuat oleh rejim Khmer Rouge di Cambodia atau di Kampuchea. Maka untuk memulihkan hubungan antara negara-negara anggota ASEAN ni, kita pernah buat persidangan, kita pernah buat mesyuarat agar tidak ada lagi negara ASEAN yang menceroboh atau mengganggu gugat negara anggota ASEAN yang lain seperti mana Vietnam menceroboh Kampuchea demi untuk menamatkan keganasan yang dibuat oleh rejim Khmer Rouge di Cambodia atau di Kampuchea. Okey, bermaksud bila kita menyertai, bila kita mengisytiharkan ASEAN, negara-negara ASEAN berada dalam zone of peace, freedom dan neutrality, bermaksud kita akan membebaskan negara-negara ASEAN ni daripada sebarang konflik peperangan, daripada sebarang pertikaian antarabangsa atau sebarang konflik yang boleh mencetuskan peperangan di kalangan negara anggota. Itu bermaksud konsep Zofan tersebut. Okey? Yang kedua, apabila kita menyertai ASEAN, maka kita dapat mengisytiharkan bahawa ASEAN adalah zon bebas nuklear. Zon bebas nuklear. Ketika kita mengisytiharkan 10 negara ASEAN ini berada dalam zon bebas nuklear, bermaksud kita bersetuju agar negara-negara anggota ASEAN ini tidak akan membenarkan mana-mana pelabuhan atau kawasan perairan laut kita menerima kapal yang membawa senjata nuklear. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan selamat. Kita nak memastikan rantau Asia Tenggara tidak terlibat dalam sebarang konflik dunia. Kita nak memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam zon hijau, zon selamat yang tidak terlibat dalam kancah perang. That's why kita mengisytiharkan ASEAN adalah zon bebas nuklear. Kita tidak akan menerima mana-mana kapal yang akan singgah di pelabuhan negara-negara ASEAN untuk dari segi membawa barangan nuklear atau bom atau senjata yang boleh mencetuskan konflik dunia. Maka kita mengisytiharkan negara ASEAN adalah zon bebas nuklear. Okey? Itu yang kedua. Kepentingan atau faedah atau peranan yang ketiga bila kita menyertai ASEAN ialah yang ketiga, kita membina kerjasama. Okey, kerjasama dari segi menghasilkan projek baja. Projek baja Yuria. Projek baja Yuria ni kita buat di Bintulu, Sarawak dan di Aceh. Kenapa kita membina projek kerjasama menghasilkan baja ini ataupun membuat kajian tentang baja? Kamu tahu 10 negara ASEAN ini, salah satu pendapatan utama negara-negara ASEAN adalah dari sektor pertanian. Maka bila kita nak memajukan sektor pertanian, keperluan baja itu tinggi. Maka untuk mewujudkan, untuk menghasilkan baja yang bermutu tinggi bagi memastikan tanaman di negara-negara ASEAN ini hidup dengan subur dan memberi kualiti hasil yang baik, maka kita membuat kajian atau membuat kerjasama dari segi pengeluaran baja Yuria iaitu di Bintulu dan di Aceh. Okey, itu kepentingan yang ketiga. Kepentingan yang keempat atau peranan yang keempat, kita membina kerjasama dari segi AFTA.
Okay, kerjasama dari segi AFTA, iaitu di mana ASEAN dianggap sebagai satu zon yang bebas. ASEAN dianggap zon yang bebas dari segi zon yang membina kerjasama dari segi perdagangan dan dari segi membina kawasan perdagangan bebas. Okey, bermaksud melalui AFTA ni kita dapat contoh kalau kamu tengok kalau kita tengok dari segi pandangan yang luas, kita tengok bagaimana dengan kerjasama melalui AFTA ni kita dapat membeli barangan kereta, contohnya kereta daripada negara-negara luar. Contoh kalau Malaysia kita pakai ada rakyat Malaysia yang memakai kereta daripada Jepun. Bermaksud bila kita membina satu kawasan ASEAN Free Trade Zone atau AFTA ni, kita dapat membeli barangan daripada luar dengan kadar cukai import yang sedikit rendah apabila kita menyertai AFTA ni. Maksud dia kita menyertai satu kawasan perdagangan bebas yang diisytiharkan ketika sidang kemuncak ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Okey. Kerjasama ASEAN melalui kawasan perdagangan bebas. Okey, yang kelima, peranan kelima atau faedah kelima bila kita menyertai ASEAN ialah ketika pemerintahan Tun Dr. Mahathir pernah mencadangkan agar 10 negara anggota ASEAN ini membina kerjasama dengan negara-negara gegasi ekonomi dari sebelah timur, iaitu dengan negara Jepun, Korea Selatan dan China. Ketiga itu kita namakan projek ini sebagai kerjasama Malaysia dengan lupa cikgu nak sebut kerjasama Malaysia dalam bentuk ekonomi dengan negara-negara gegasi dari timur ataupun EAEC. EAEC. Okay. EAEC. East Asian Economic Caucus. Bermaksud kerjasama antara 10 negara ASEAN. Negara ASEAN ini bekerjasama dengan 3 negara gegasi ekonomi dari timur, iaitu dengan Korea Selatan, dengan China dan dengan Jepun. Okay. Tetapi projek EAEC atau East Asian Economic Caucus ini ditentang oleh negara maju seperti Amerika Syarikat. Tak tahulah kenapa mereka menentang, mungkin merasa sedikit tergugat apabila kawasan rantau Asia Tenggara ini akan membina kerjasama dari segi ekonomi dengan gegasi ekonomi dari timur seperti Korea Selatan, Jepun dan China. Maka ini membimbangkan negara barat terutama Amerika Syarikat. Maka projek EAEC ini ditentang. Okey. Bila projek EAEC ini ditentang, maka kita mengambil langkah yang seterusnya, untuk menjalinkan kerjasama. Sebab 10 negara ASEAN ni, dalam 10 negara ASEAN ini cuma ada satu saja negara ASEAN yang mencapai tahap negara maju, iaitu Singapura. 9 negara lain masih dalam konteks negara membangun yang mengharapkan dari segi pergantungan kepada barat dan timur, dari segi teknologi, dari segi kemajuan ekonomi, dari segi penyelidikan, sains dan teknologi. Jadi sebab itulah apabila projek EAEC ini ditentang oleh negara barat terutama Amerika Syarikat, maka Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Malaysia ketiga itu mengambil langkah untuk menjalinkan kerjasama tetap dengan 3 negara gergasi ekonomi dari timur ini melalui projek ASEAN Plus 3. Okey, ini yang ke-6. Cikgu padam kat sini. Cikgu padam kat sini. Sambung. Okey. Yang ke-6, kita buat kerjasama melalui ASEAN Plus 3. Iaitu kita membina kerjasama antara 10 negara ASEAN dengan gegasi dari timur itu, iaitu dari Korea Selatan, Jepun dan China. Selain daripada itu, kita juga faedah yang seterusnya. Kita mendapat faedah dari segi penyelidikan dalam bidang sains dan matematik. Penyelidikan dalam bidang sains dan matematik. Apabila kita menubuhkan RAKSM, kita menubuhkan RAKSM. RAKSM ni ada dekat Penang. Kalau kamu pergi ke Penang, ada sebuah organisasi yang dikenali sebagai RAKSM.
Okay. RAKSEM ni adalah sebuah organisasi yang melibatkan kerjasama Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain. Iaitu RAKSEM ini menumpukan kepada kepakaran dalam bidang sains dan matematik untuk melahirkan rakyat-rakyat di rantau Asia Tenggara yang very smart dari segi sains dan matematik dan membuat kajian dari segi menghasilkan ciptaan ataupun membuat pembaharuan dalam bidang sains dan matematik di negara-negara ASEAN. Okay. Kerjasama RAKSEM ni dalam bidang sains dan matematik. Okey. Seterusnya melalui ASEAN yang ke-8 yang ke-8, peranan yang ke-8 atau faedah yang ke-8, kita mendapat kerjasama dari segi kebudayaan. Melalui kebudayaan ni kita dapat kerjasama dengan negara ASEAN apabila berlakunya pertukaran rancangan televisyen. That's why kat rumah kamu sekarang kamu boleh tengok sinetron dari Indonesia kan. Kamu boleh tengok drama-drama Filipina, kamu boleh tengok drama bersiri daripada Thailand. Why? Sebab itu adalah kerjasama ASEAN melalui kebudayaan di mana kita membuat rancangan pertukaran televisyen dan radio. Okay, ini pertukaran rancangan televisyen, rancangan TV. Dan terakhir, faedah yang terakhir bila kita menyertai pertubuhan ASEAN, faedah yang terakhir ialah dari segi sukan. Kita membina kerjasama dalam bidang sukan apabila kita menganjurkan sukan C. Okay. Sukan C atau sukan negara-negara Asia Tenggara atau Southeast Asian sport. Okay. Jadi bila kita menganjurkan sukan C, maka ramai atlet-atlet di peringkat negara-negara ASEAN akan bertanding, okay, untuk menunjukkan kebolehan dan untuk membina kerjasama yang erat antara semua negara ASEAN terutama dalam bidang sukan. Maka penganjuran sukan C itu menunjukkan salah satu manfaat yang kita dapat hasil daripada menjadi anggota pertubuhan ASEAN. Okey, hari ini cikgu dah jelaskan kat kamu secara detail tentang yang pertama, background penubuhan ASEAN. Maksud dia bila ASEAN ditubuhkan, negara apa yang menganggotai ASEAN. Ada 10 negara. ASEAN ditubuhkan ketika deklarasi Bangkok 1967 pada 8 Ogos dan ASEAN pada peringkat awal dianggotai oleh 5 negara, kemudian dimasuki pula oleh 5 negara yang lain dan negara Papua New Guinea adalah sebagai negara pemerhati. Kemudian yang kedua, apakah tujuan ASEAN? Membina kerjasama dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, memastikan rantau Asia Tenggara ni selamat dan juga membina kerjasama dalam bidang penyelidikan dari segi pendidikan, dari segi sains dan teknologi. Okay? Kemudian logo ASEAN. Logo ASEAN kamu belajar ni, logo ni 10 tangkai padi. Kenapa tangkai padi dipilih? Sebab padi ni ada di kebanyakan negara di ASEAN. Padi atau beras tu adalah makanan utama penduduk negara ASEAN. Sebab tu diambil simbolik 10 tangkai padi diikat dengan semangat kerjasama dengan prinsip atau moto moto ASEAN seperti kerjasama, okay, kedinamikan, keprihatinan, okay. Kemudian dan perkara terakhir kamu belajar tentang apakah faedah, apakah kepentingan, apakah peranan setelah kita menyertai ASEAN. Cikgu dah senaraikan kat kamu lebih kurang 9. Yang pertama, kita telah mengisytiharkan rantau ASEAN berada dalam Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ZOFAN. Yang kedua, kita mengisytiharkan negara-negara ASEAN adalah zon bebas nuklear, memastikan semua pelabuhan dan rantau Asia Tenggara ini tidak terlibat dalam sebarang kes pembawakan bahan nuklear. Okey? Yang ketiga, kita mula buat projek kerjasama menghasilkan baja yuria di Bintulu, Sarawak dan di Aceh. Yang keempat, kita memulakan kerjasama dalam bidang perdagangan atau bidang ekonomi dengan mengisytiharkan AFTA. Di sini melalui AFTA kita mula dapat rakyat negara ASEAN mula dapat membeli barangan daripada luar dengan kadar cukai import yang lebih rendah. Okay. Kemudian kita mula nak membuat satu kawasan zon ekonomi yang lebih besar melibatkan Asia Tenggara dengan negara dari timur, iaitu di bawah projek EAAC. Okay. Idea dan cetusan idea ni dibuat oleh Tuan Dr. Mahathir tetapi dihalang keras oleh negara barat terutama Amerika Syarikat. Keadaan ini sebenarnya membimbangkan kerjasama rantau Asia Tenggara dengan negara bahagian timur seperti Korea Selatan, Jepun dan China sangat-sangat membimbangkan negara barat. Okay, that's why projek EAAC ini ditentang oleh mereka. Dan bila projek EAAC ini ditentang oleh mereka, Tuan Dr. Mahathir mencadangkan pula kerjasama ASEAN Plus 3. 10 negara ASEAN ini akan terus menjalinkan kerjasama dengan negara-negara timur iaitu Korea Selatan, Jepun dan China.
Ketujuh, di mana kita mendapat faedah dari segi melakukan penyelidikan dalam bidang sains dan matematik dengan tertubuhnya Raksem, di Pulau Pinang, di mana pertubuhan ini menumpukan kepada kajian dalam bidang sains dan matematik bagi memantapkan pencapaian negara-negara ASEAN dan masyarakat ASEAN dalam dua bidang ini. Ke-8, kita mendapat faedah dari segi kebudayaan di mana kita dapat melakukan pertukaran rancangan televisyen dan radio melalui kerjasama ASEAN. Dan yang ke-9, kita menganjurkan sukan C, iaitu sukan adalah alat perpaduan. Sukan boleh mencipta kerjasama antara semua pihak. Jadi, untuk mewujudkan kerjasama yang lebih erat antara seluruh negara ASEAN, maka kita menganjurkan sukan C yang dipertandingkan di negara-negara rantau Asia Tenggara. Selain daripada mencungkil bakat atlet-atlet di rantau Asia Tenggara, kita juga dalam usaha penting menjalinkan kerjasama dengan 10 negara-negara di Asia Tenggara. Itu saja tentang ASEAN, supaya kamu faham. Dan kalau soalan kebat tentang ASEAN ni, dia mungkin tanya, jika kamu seorang pemimpin dunia pada masa depan, bagaimanakah anda harus menjalinkan kerjasama dengan negara di peringkat serantau atau di peringkat antarabangsa? Maka ketiga itu, apa jawapan yang kamu perlu masukkan? Kamu perlu tulis, kita perlulah tidak menimbulkan perkara yang sensitif yang boleh menyebabkan hubungan antara semua negara ini berada dalam keadaan kucak-kacir. Yang kedua, hendaklah kita menjalinkan hubungan ini secara lebih bijak tanpa menyentuh hal ehwal politik sesebuah negara. Ketiga, kita perlu memilih pemimpin yang bijak agar persidangan atau mesyuarat di peringkat serantau atau antarabangsa berjalan lancar tanpa disentuh dengan sifat-sifat negatif seorang pemimpin dunia. Keempat, kita perlu mengukuhkan hubungan di peringkat antarabangsa atau serantau dalam memastikan pencapaian Malaysia berada pada tahap yang membanggakan demi untuk mencapai menjadi sebuah negara maju. Itu saja contoh jawapan yang perlu ada kalau ditanya tentang bagaimana kita harus menjalinkan kerjasama di peringkat antarabangsa. Itu saja kelas untuk hari ini. Semoga kamu faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.